Okey, baiklah. Saya berhenti sekejap mesin rumput. Saya nak tunjuk pada kawan-kawan, saya nak buat pemangkasan durian Belanda. Okey, pokok durian Belanda ni kalau ikut usia dia dah setahun 2 bulan. Kita orang tanam bulan 3 2020. Tahun 2020, tahun lepas lah. Jadi ni dah bulan 5, setahun 2 bulan lah. Okey. Ni. Okey. Kalau ikut durian Belanda, kalau kawan-kawan nampak durian Belanda ni dia sengit kan. Sebab kalau ikut kawasan sini memang kawasan banjir, kawasan mudah ditenggelami air. Sebab sini sebenarnya paya. Dulu asal penanaman dekat kebun paya atuk saya ni dia tanam jagung dulu. Jadi kita nak buat pemangkasan, kita nak buat bahagian pemangkasan topping lah. Kita tak nak pokok ni tinggi ya. Jadi kita akan buat pemangkasan di bahagian atas lah. Jadi cara dia sangat mudah. Saya nak buat pemangkasan topping ni sebab kita tak nak bagi pokok tinggi ya. Kita nak dia rendang-rendang saja. Dia kalau ikut setahun 8 bulan dia dah boleh belajar untuk berbunga. Masuk usia lebih kurang 2 tahun macam tu dia dah boleh berbuah lah. Jadi pemilihan untuk kita, kita akan pilih bahagian yang paling atas lah, 5 kaki dari paras tanah sampai ke atas ni. Kita nak tinggi 5 kaki saja. Jadi kita akan potongkan. Kita akan potong di sini lah. Sekejap lah saya letak dulu kamera ni. Tak boleh nak buat sebelah tangan sebab satu ni saya pegang kamera. Saya letak dulu. Okey. Ni saya dah potong. Saya potong serong. Saya tak potong menegak lah. Kalau yang di bahagian atas ni dia berjuntai ni macam ni kan. Kita potong lah sikit. Kita trim bagi lawa. Salah satu kaedah kita buat pemangkasan untuk memastikan batang utama ni menerima cahaya matahari. Okey, kalau kita baca matahari naik di sebelah sana. Okey, jadi kita pastikan di bahagian batang utama ni menerima matahari. Jadi kita pangkas mana dahan yang tak diperlukan lah. Kalau ikut bahagian bawah ni kita kena potong juga ni. Ni. Kita tak nak boleh tak? Lepas. Saya dah buat cara macam ni pada pokok saya. Alhamdulillah dengan cara pemangkasan sebelum usia setahun 8 bulan, insya-Allah pokok akan berbuah. Selain daripada kita menggunakan pendemungan berbantu kan. Tapi durian Belanda yang saya tanam memang saya tak buat apa-apa pun. Saya cuma buat pemangkasan, lepas tu saya membaja. Itu aja. Usia setahun 8 bulan saya dah start baja. Saya buat baja buah lah. Ni kalau macam setahun 2 bulan macam ni, saya gunakan baja subur dulu. Saya tak ada lah buat orang cakap suruh apa, belajar dia apa ni, kita bantu dia untuk pendemungan. Tak ada, saya tak buat pun. Suluh-suluh air ni kita buang lah. Pastikan pokok batang utama ni terimalah matahari kan. Kita nak macam tu lah. Okay. Kita trim dia lawa-lawa. Okay. Macam tu lah yang saya buat. Ni biarlah macam ni. Okey lah. Macam ni kita pruning lah. Kita gunting bahagian atas ni. Kita tak nak dia naik ke atas sangat. Tengok kalau kawan-kawan boleh nampak tengok pokok durian Belanda ni dia sengit ke sini lah. Sebab hari tu banjir kan. Apa ni, tolak lah pokok ni. Sampaikan pokok ni boleh sengit. Okey. Ini rumput ni bahaya ni. Dia menjala buat rosak pokok je. Dia cepat ambil baja tau. Ambil nutrien pada pokok. Dia melilit-lilit pada pokok ni. Pokok boleh jadi lemas. Kena sentiasa tengok lah. Pada kawan-kawan satu saya nak beritahu. Pada kawan-kawan yang ada kawasan yang mudah ditenggelami air, banjir lah maksud saya, tanam durian Belanda ni kira okey lah. Sebab dia tahan kepada terendam air yang agak lama. Kalau ikut dia kawasan sini, dia terendam lebih kurang dalam 3 hari. 3 hari dia terendam. Jadi pokok durian Belanda ni antara dia tahan pada air selama 3 hari macam tu lah, dia tenggelam. Tapi yang belimbing buluh tak tahan. Sebab saya ada belimbing buluh, dia tak tahan, dia mati. Ada pun 2 pokok je belimbing buluh dekat paya ni. Yang lain semua mati. Biasanya kalau kita buat aktiviti pemangkasan ni, orang takut tau. Dia takut nanti kalau dia buat pemangkasan pokok akan mati. Jangan takut lah. Sebab memang pokok ni dia nak juga kita buat pemangkasan. Kalau kita tak buat pemangkasan, pokok ni dia lemas lah. Kan? Salah satu sebab dia lemas sebab dia tak terima matahari kan. Banyak-banyak sangat daun ni kita tak perlukan sebenarnya. Ni apa yang saya buat lah.
Nanti saya akan tunjukkan pokok durian Belanda saya yang sekarang usia lebih kurang 2 tahun 5 bulan. Dan ada saya tengok semalam saya tengok ada dah yang berbuah. Ada satu. Kalau ikut ni musim kali kelima lah dia berbuah. Saya tanam tepi rumah je. Saya buat macam ni lah. Saya jaga-jaga dia, saya pruning. Bahagian bawah ni kita tak nak ni. Sebenarnya ni video kali kedua dah saya buat berkenaan dengan pemangkasan kan. Kalau sebelum ni nanti saya akan sharekan link di bahagian atas ni. Nanti kawan-kawan tengok lah. Tentang pemangkasan jugalah. Saya cerita pasal pemangkasan juga. Apa-apa tanaman memang dia perlukan pemangkasan. Kalau kita nak buat pengambilan mata tunas pun kena buat pemangkasan juga. Kalau kita tak buat pemangkasan, pokok tak akan mengeluarkan tunas. Tunas baru lah maksudnya. Kita nakkan tunas yang macam tu lah. Wah, ada sarang burung. Pada saya, selama saya buat ni, kalau cerita pasal pembajaan, biasanya lepas saya buat pemangkasan ni, saya tak baja. Saya biar dulu dalam masa seminggu atau 2 minggu, baru saya baja. Sebab kita pokok tengah stres kan, bila mana kita dah buat pemangkasan. Jadi saya tak buat pembajaan lah. Biar dulu dalam seminggu atau 2 minggu, baru saya akan letak baja subur ataupun baja tai ayam. Tanam durian Belanda ni di kawasan rumah. Sekejap. Pada kawan-kawan yang rumah dia macam perumahan lah. Perumahan dia tak ada kawasan kan. Kalau nak tanam durian Belanda ni sesuai. Sebab dia tak menggunakan ruang yang besar. Jadi pada saya kalau kawan-kawan nak bercucuk tanam, kalau hujung-hujung minggu tak ada buat kerja apa-apa kan, kalau nak tanam durian Belanda ni tepi rumah, pada saya okey, tak ada masalah. Sebab dia kalau kita tengok dia punya kanopi pokok ni, dia tak adalah macam pokok durian ke pokok rambutan ke kan. Nakkan kanopi yang dia punya kanopi dia besar, dia kecil-kecil macam ni lah. Macam ni kan. Kalau kawan-kawan nampak, dia besar-besar macam ni je. So kalau kita tak nak dia bagi tinggi, kita buat pemangkasan. Macam tu. Tu ada 2 pokok lagi yang agak tinggi lah pada saya. Kena buat pemangkasan. Ni terbantuk. Tapi tak apa, biar je. Tengok daun dia berkilat kan. Kalau kawan-kawan nampak daun dia berkilat. Macam ni dia tinggi kan. Kita tak nak tinggi sangat, payah. Jadi kita buat pemangkasan. Sebelah bawah ni kita capai ni, kita potong dengan gunting pokok. Macam tu. Mudah je kawan-kawan. Ni kita kena gergaji. Ni dah merimbun kat bawah ni. Kita pangkas juga. Okey, baiklah, itu saja perkongsian saya untuk video kali ni. Pada kawan-kawan yang baru singgah di channel saya, boleh tolong untuk klik button subscribe, lepas tu tekan loceng bagi mendapat notifikasi video terbaru saya. Lepas tu jangan lupa untuk like, komen serta share video saya jika ia bermanfaat pada kawan-kawan yang lain, supaya lebih ramai lagi yang mengetahui tentang info-info dan juga teknologi pertanian. Saya nak sambung sikit buat pemangkasan yang bahagian topping ni. Jadi kita jumpa lagi lah untuk video yang seterusnya, dan semoga kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu di musim-musim wabak COVID-19 ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.